亲爱的姐妹们，平安！感谢上帝，我们能够在网上见面。让我们来唱一首诗歌，赞美我们的主，就是第3季的诗歌本第11首《向主欢呼》。Selamat sore ibu-ibu sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian, buku edisi yang ketiga, nomor 11. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah.我们一同翻开新约圣经哥林多后书第3章第1节到第4节. Mari kita buka kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4. Saya baca terlebih dahulu di dalam bahasa Mandarin. 我们岂是又举荐自己吗？岂像别人用人的荐信给你们，或用你们的荐信给人吗？你们就是我们的荐信，写在我们的心里，被众人所知道、所念诵的。
你们明显是基督的信，借着我们修成的，不是用墨写的，乃是用永生上帝的灵写的，不是写在石板上，乃是写在心板上。我们因基督，所以在上帝面前才有这样的信心。2 Korintus 3 ayat 1-4. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Mari kita berdoa. 天父上帝，愿你借着这短短的世界圣经对我们说话。Bapa kami di dalam surga, kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui 4 ayat yang kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 当一个人决志要跟随耶稣基督的时候，他就已经开始经历属灵的征战，他就开始进入属灵的征战，因为魔鬼不喜欢这样的抉择。当一个基督徒蒙召传道，魔鬼更用力的拦阻搅扰。这就是使徒保罗的经历，也是每一个真正蒙召的人的经历。Tatkala seseorang mengambil keputusan untuk meresponi panggilan Tuhan Yesus, mau mengikut Tuhan Yesus, maka orang tersebut sudah mulai memasuki dan mengalami peperangan rohani. Karena iblis tidak suka manusia mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Tatkala seorang Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk melayani menjadi hamba Tuhan, iblis lebih-lebih lagi memakai kekuatan yang lebih besar, yang lebih berat untuk menghadang, untuk merintangi, untuk menggerecok. Karena iblis lebih tidak suka kalau orang menjadi hamba Tuhan. Ini adalah apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan juga yang dialami oleh setiap orang yang sungguh-sungguh mendapat panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. 哥林多教会是保罗和几个同工开始的，他们是保罗，就是哥林多的教会的信徒，是保罗属灵的儿女。可是自从哥林多教会来了新的所谓传道人，哥林多教会就开始产生纷乱。这些所谓的传道人，所谓的使徒，是假师傅。他们来到哥林多教会，无非是要得到利益，并不是要传道。他们要想从信徒的身上得到利益。Gereja Korintus dibangun oleh Rasul Paulus dengan beberapa rekannya.
Jemaat Korintus adalah anak-anak rohani Rasul Paulus. Namun jemaat Korintus setelah didatangi oleh beberapa tanda petik hamba Tuhan yang baru datang, gereja Korintus mulai terjadi kekacauan, kegaduhan. Yang namanya menyebut dirinya adalah hamba Tuhan, mereka adalah guru-guru palsu. Mereka adalah rasul-rasul palsu. Mereka datang ke jemaat Korintus bukan mau memberitakan Injil, tetapi mau mendapat keuntungan melalui khotbahnya, melalui pelayanannya, supaya bisa mendapat keuntungan dari jemaat Korintus. 哥林多教会的信徒从世界的眼光看来，他们不是很笨的人，他们不是没有教育的。哥林多城市是希腊的中心城市，很多来旅游的人，很多观光的人，也很多做生意来来往往的人很多。他们有2个港口。哥林多的居民追星于希腊的哲学，他们的文化水准、文化水平相当高。可是有世俗的学问，有世俗的教育，不一定有属灵的学问。Saudara sekalian, jemaat Korintus, kalau kita tinjau dari sudut dunia, mereka bukan orang bodoh. Mereka bukan orang yang tidak berpendidikan. Kota Korintus adalah kota sentral dari negara Yunani. Jadi banyak orang datang untuk turis ya, datang jalan-jalan, pelesiran ke sana. Dan juga banyak orang datang untuk berbisnis, kan kota besar. Nah mereka ada, kota Korintus itu, Korintus ada 2 bandar. Ya, ada 2 bandar. Nah, penduduk Korintus, mereka sangat senang sekali, mereka mabok di dunia filsafat. Ya. Jadi pendidikan mereka, kebudayaan mereka ya sangat tinggi, saudara. Tetapi ada pengetahuan ilmu dunia, tidak tentu ada pengetahuan rohani. 哥林多基督徒受到假师傅的影响不浅，他们受骗。为什么呢？他们不是读了很多书吗？因为假师傅很会，也懂得人的心理，很会用甜言蜜语。人呢，不论你读了多么多的书，这个不跟读书没有关系的，这是人性。人性，人总是喜欢听好听的，称赞自己的话，奉承的话。虽然心中有的时候知道这并不是实在的，但是很喜欢听。反过来说，人不喜欢听劝勉自己的话，警戒自己的话，尤其是责备自己的话，不喜欢听。这些假师傅懂得人的心理，所以他们就讲一些好听的。你喜欢听什么？哦，你喜欢听怎么样的讲道？称赞的、安慰的、好听的，那我就讲好听的给你了，我就讲称赞的给你。这样呢，他们就上钩了，他们就上当了。Saudara, jemaat Korintus sangat-sangat dipengaruhi oleh guru-guru palsu. Mereka ditipu. Mengapa mereka tertipu? Bukankah mereka orang pintar, berpendidikan tinggi?
Saudara, guru-guru palsu itu mengerti kejiwaan manusia. Mereka adalah orang-orang pintar tapi licik. Mereka memakai kata-kata yang manis, kata-kata yang memuji, mengangkat manusia. Saudara, tidak peduli bagaimana tinggi pendidikannya, yang namanya manusia, orang yang berdosa, senang mendengar kata-kata yang bagus, kata-kata yang elok, yang memuji dirinya, yang mengangkat dirinya, walaupun kadangkala di dalam hatinya juga tahu, saya nggak seperti itu, tapi senang dipuji. Ya sebaliknya, manusia itu tidak senang dinasehati, diingatkan, ya, apalagi ditegur, nggak suka. Nah, guru-guru palsu ini karena kedatangannya ke jemaat Korintus bukan untuk memberitakan Injil, bukan untuk memberikan bukan untuk memberitakan kebenaran Tuhan, tetapi untuk mendapat keuntungan. Melalui pelayanan mereka dapat honor, dapat apa dan sebagainya. Ya saya ikutin aja. Maunya bagaimana, maunya dipuji, maunya diangkat, ya dipuji, diangkat. Disitulah ya mereka tergait, mereka jemaat tertipu. 在哥林多后书第2章17节，保罗说：“我们就是他和他的同工，我们不像那许多的人。”就是保罗说他不像那些假师傅，为利益混乱神的道。保罗说：“我们乃是由于诚实，由于神，在神面前凭着基督讲道。”不是用奉承的话，那是讲神所托付给他们的话，可能是安慰的，可能是鼓励的，也可能是提醒的、警戒的、责备的。Saudara, Rasul Paulus berkata di surat 2 Korintus pasal 2 ayat 17, dia bilang, sebab kami, yaitu Paulus dengan rekan-rekannya, kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Lihat nggak? Mencari keuntungan dari firman Allah. Apa artinya? Dia khotbah, dia pimpin PA, apa dan sebagainya. Bukan untuk kebenaran firman Tuhan, tapi mencari keuntungan. Jadi jemaat senang dengar apa? Senang dengar yang baik, yang memuji, ya saya ikutin. Karena tujuan mereka datang ke jemaat Korintus bukan untuk memberitakan Injil, bukan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, tapi untuk mendapat keuntungan. Jadi bagaimana pendengar itu raja. Apa yang disukai oleh pendengar, ya dia berikan seperti itu. Tapi Rasul Paulus tidak. Dia bilang sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapan Allah. Jadi Rasul Paulus dan rekan-rekannya bicara di hadapan Allah enggak berani sembarangan. Dan apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus mungkin saja kata-kata yang menyemangati, mungkin saja kalau yang benar itu dipuji, ya. Yang patah semangat diangkat semangatnya, dan mungkin juga diingati, dinasehati, dan bahkan ditegur. Jadi sifat firman Tuhan ada yang bersifat menghibur, ada yang bersifat menegur, tergantung bagaimana manusianya. 假师傅为自己的利益混乱，保罗说他们混乱神的道。他们讲解神的道不是按着正义，他们讲神的道呢是要得到利益。假师傅不敢在保罗的面前，假如保罗在哥林多教会，这些假师傅不敢乱来。但是我们知道保罗是使徒，他不能够一直在同样的地方。他最多在一个，因为他是宣教士嘛，他不是牧师，他是宣教士啊，
在一个地方传福音建立教会，又搬到另外一个地方，他最多在一个地方留3年，就是在以弗所，他大概有3年的时间，在哥林多他有1年半的时间啊，然后其他的他要到别的地方了，到哥林多啦、腓立比啦、以弗所啦等等。所以当保罗在哥林多教会的时候，这些假师傅呢不敢随便，不敢乱来。但是当保罗不在的时候呢，假师傅呢就开始作怪了，动手脚了，就破坏信徒和保罗的关系。刚才不是说吗？哥林多教会的信徒是保罗属灵的儿女，是保罗剩下他们的，保罗传福音才建立哥林多教会。但是当保罗不在的时候，这些假使徒呢、假师傅呢，就破坏哥林多信徒和他们的创办人和他们属灵的父亲保罗的关系，就煽动，就破坏，就让这些信徒怀疑起保罗的使徒的这份，耸动信徒向保罗要推荐信，来证明保罗，请你向我们证明你是使徒。Saudara, guru-guru palsu ini tadi saya sudah katakan, mereka datang ke Korintus bukan mau menginjil, tetapi mengacaukan firman Tuhan. Sehingga jemaat menjadi keliru, salah konsep, salah mengerti akan firman Tuhan. Guru-guru palsu ini tidak berani mengacaukan jemaat Korintus tatkala Rasul Paulus ada di situ. Tidak berani. Tapi kan Paulus kan seorang misionaris. Dia bukan saja di Korintus, tapi juga nanti ke Filipi, ya nanti ke gereja Kolose, ke Tesalonika. Jadi waktu ada Rasul Paulus di Korintus, mereka enggak, ini guru-guru palsu tidak berani berkutik. Tetapi setelah Paulus tidak di Korintus, nah mulailah ya guru-guru palsu ini kasat kusut, menghasut jemaat, mengfitnah Rasul Paulus, membuat jemaat menjadi ragu, tidak percaya ke status kerasulan Paulus, dan suruh jemaat minta surat rekomendasi kepada Paulus, minta surat bukti, ya, bukti apa? Status kerasulan kamu。我们知道这个推荐信，从前很重要，现在也是很重要，是吗？推荐信对一个人来说非常重要。那么你要推荐你要到一个地方工作，要有推荐信，是吧？你读神学也有推荐信，你教会你的牧子推荐信通常有3个牧子的推荐信，或者是属灵的长辈，或者是你这个有3个人证明说我同意我推荐这个人，你们可以接受他在这里工作，或者是这个神学院可以接受他做神学生。那保罗自己也曾经几次给人写推荐信，在罗马书第16章第1节、第2节，保罗给一个姐妹，就是菲比写推荐信。菲比是一个执事，是女执事，她是坚革哩教会的女执事，她要到罗马，所以呢，保罗写信给罗马的信徒说，这个人这个菲比
如果他来到你们当中，请你们接纳他，合乎圣徒的体统。如果他在什么事上需要你们帮助，你们就帮助他，因为菲比这个人啊，他向来都是帮助人的。保罗说他也曾经帮助过我。Saudara, surat rekomendasi itu penting ya. Dulu penting, sekarang juga penting. Kalau kita mau kerja kan ada surat rekomendasi. Mau tahu orang ini bagaimana ya. Kamu setuju nggak kalau perusahaan kita terima dia sebagai karyawan atau bekerja di sini, atau kita pemuda-pemudi yang terpanggil menjadi hamba Tuhan mau sekolah di STT, itu apalagi harus ada paling enggak pada umumnya 3 surat rekomendasi dari pendetanya, dari majelis, kali dari senior-senior rohani ya, dan juga orang yang kenal dia. Jadi saya setuju orang ini diterima di STT ini ya, setuju atau nggak setuju. Itu penting, surat rekomendasi. Rasul Paulus sendiri pernah menulis surat rekomendasi ya di dalam surat Roma pasal yang ke-16 ya. Surat Roma pasal yang ke-16 ayat 1-2 ya. Ayat 1-2 itu adalah rekomendasi Rasul Paulus untuk seorang wanita ya. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan seorang diaken wanita. Nah, saya bacakan ya. Roma pasal 16 ayat 1-2. Aku meminta perhatian terhadap Febe. Jadi dia minta jemaat Roma memperhatikan seorang yang bernama Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Ya, di Kenkrea. Nah, saudara, di sini dikatakan saudari yang melayani jemaat di Kenkrea. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan dia adalah diaken wanita di Kenkrea. Ayat 2. Supaya kamu jemaat di Roma menyambut, kalau Feby datang ya ke Roma, kamu harus sambut dia di dalam Tuhan. Sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Ya, kamu nyambut dia ya. Dan berikan kepadanya bantuan bila diperlukan. Kalau Feby datang karena dia bukan orang Roma dan dia mau ke Roma, ya, jadi jemaat Roma berikan bantuan yang sepantasnya yang dia perlukan apabila perlu bantuan. Sebab Feby sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang. Jadi sekarang dia perlu bantuan, sudah layak dibantu. Ya kan? Feby juga kepadaku, kata Rasul Paulus, kepadaku sendiri. Jadi Feby ini bantu banyak orang dan juga bantu Paulus. Nah, sekarang dia ada keperluan, dia ke Kenkrea, maka Rasul Paulus tulis surat rekomendasi ya, supaya jemaat di Roma bisa menerima Feby. Take care dia ya, perhatikan dia perlu bantuan apa, bantu, karena dia juga banyak bantu orang. Nah, dia juga bantu saya, kata Rasul Paulus. 可是如果哥林多教会向保罗要推荐信，那就太痛心了。哥林多教会要求保罗给一封信，给一个证明信，证明他是使徒，那就太痛心了。为什么？因为保罗就是哥林多教会的，可以说是创办人嘛。哥林多教会是保罗和他的同工开始的。哥林多教会的存在就是保罗最好的推荐信，就是最好的证明保罗是使徒。使徒的任务就是在没有福音的地方传福音，建立教会。你这个哥林多教会，你身为哥林多的信徒，你怎么来的你的教会？就是保罗嘛，传福音。现在怎么向保罗要这个推荐信呢？所以在哥林多后书刚才3章第2节，保罗说：“你们就是我的推荐信。”
写在那里呢？写在我们的心里，是被众人知道的，被众人读的，被众人念诵的。哥林多教会的存在，就是保罗最好的证明，就是保罗最好的推荐信，证明他是使徒。从他的工作的成绩，你就知道。Saudara, kalau Rasul Paulus tulis surat rekomendasi untuk Febe, diaken yang di Kenkrea, direkomendasikan ke jemaat Roma, itu wajar-wajar saja. Tetapi kalau jemaat Korintus minta surat rekomendasi, membuktikan status kerasulan Paulus, saudara, itu kan sangat menyakitkan. Kenapa? Karena kamu sebagai jemaat Korintus, bagaimana gereja kamu bisa ada? Siapa yang mulain? Paulus yang mulain dengan rekan-rekannya. Maka Rasul Paulus di dalam 2 Korintus tadi yang kita baca, pasal 3 ayat 2, Paulus bilang, kamu adalah surat pujian. Saudara, surat pujian itu di dalam bahasa Mandarin adalah surat rekomendasi. Surat bukti, surat rekomendasi. Paulus bilang kamu adalah surat pujian, surat rekomendasi kami. Ya, yang ditulis bukan pakai tinta, ya. Dikatakan yang tertulis di dalam hati kami. Hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Itu surat dibaca oleh semua orang. 保罗所传的福音改变了哥林多的信徒。哥林多的信徒以前没有信耶稣的。哥林多是一个外邦人的地方呀，是希腊的一个城市的中心的城市。所以这些人呢，以前呢，这些哥林多信徒以前没有信主的时候啊，那么他们有很多亲戚啦、朋友啦，在社会上啊，那他们的家人啦、亲戚朋友啦、社会上的朋友都知道，以前他们都是一样没有信主的。那么后来他们信主了以后呢，他们的家人呢、亲属啦、朋友啦、社会上的人都看见他们的改变。以前生活不检点的、犯罪的，现在不犯罪了。以前赌博啦、什么啦，现在不赌了。以前犯奸淫了，这个男女关系不好了，随便乱了。现在信主了，改变了。所以这些信徒生命的改变、生活的改变，他们周遭的人、周围的人都看见。为什么会改变呢？信耶稣，耶稣是谁？什么人传给他？是保罗。有一个叫做保罗的宣教士来到我们这里哥林多，向我的这些朋友们传福音，他们改变了。所以这些人呢，哥林多信徒的他们的朋友们呢、家人呢，都看见他们生命的改变，所以这个推荐信不是用墨水写的，保罗说是写在这个心灵上，不是用墨写的，是用永生神的灵写的，是用永生神的灵写的。所以社会上的人都知道这一群人呢，就是哥林多教会的信徒啊，他们的亲戚朋友都知道他们生命的改变、生活的改变。这不就是保罗的一个最好的证明信吗？证明他是使徒，最好的推荐信是用保罗自己的侍奉来证明。Saudara sekalian, jemaat Korintus dulunya juga orang kafir, bukan orang Kristen.
Tetapi sejak Rasul Paulus datang memberitakan Injil, mereka percaya Tuhan, mereka bertobat. Dan saudara-saudara orang Kristen ini ya, jemaat Korintus ya, saudara-saudara mereka, famili mereka, teman-teman mereka, komunitas mereka, lihat perubahan mereka. Dulu yang suka judi, yang suka berzina, ya main perempuan apa dan sebagainya, ya kehidupan yang tidak terpuji, sekarang mereka berubah, saudara. Jadi itu dilihat oleh komunitas mereka. Diajak judi sekarang udah nggak mau, ini itu berdosa nggak mau. Kenapa ya? Oh, dia udah percaya Tuhan Yesus. Oh, udah bergereja di jemaat Korintus. Nah, saudara, perubahan-perubahan ini itu adalah surat pujian yang asli, yang tulen, yang otentik. Ya. Itu adalah surat rekomendasi yang paling bagus, yang paling otentik dari pelayanan Paulus. Surat rekomendasi itu ditulis dengan apa? Ditulis dengan pelayanan Rasul Paulus sendiri. Iya kan? Lihat aja perubahan jemaat Korintus. Saudara. Maka itu yang dia katakan di dalam ayat yang ketiga. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Kamu jemaat Korintus, ya, adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Pelayanan Rasul Paulus yang menulis, ya, faktanya itu. Jadi ditulis bukan dengan tinta, tetapi ditulis dengan roh dari Allah yang hidup. Ditulis di mana? Ditulis di dalam hati manusia. Jadi dapat dibaca. Kok di hati dibaca? Bisa dibaca di dalam hati. Hatinya berubah, kehidupan di luarnya berubah. Tindak tanduknya berubah. Itu dibaca, dilihat oleh orang, saudara. 亲爱的弟兄姐妹，今天你的生命，我的生命，你的生活，我的生活，也是一个推荐信，被我们周围的亲戚朋友，被我们周围社群里面的人阅读。他读我们的生命，读我们的生活，那我们写什么呢？保罗是用他的侍奉来写这个推荐信。今天你和我们用什么来写这一封信呢？推荐信可以是好的，也可以是坏的。好的就让人羡慕，哦，这个是一个好人，你可以接受他，在你那边读书。哦，这是一个好人，很勤劳，很诚实，很老实，你可以用他，在你的公司里面用他。这个人不好，你不要用他，他不诚实不老实，在钱财上。啊，这个人人品不好，你不要接受他，在你那边读神学啊，以后他做一个传道人，做一个坏的传道人，你不要接受他。所以推荐信呢，能够使你被接纳，也能够使你被拒绝。Saudara sekalian, hidup saya dan hidup saudara, kehidupan saya dan kehidupan saudara adalah sebuah surat rekomendasi, surat pujian. Tergantung. Apakah kelakuan kita, hidup kita, dan kehidupan kita terpuji, maka surat itu jadi surat pujian. Rekomendasinya itu surat pujian. Tapi kalau kelakuannya jelek, bukan surat pujian. Jadi surat rekomendasi itu, ada yang merekomendasikan orang ini diterima di perusahaan, boleh diterima masuk ke STT, boleh juga tidak merekomendasikan di dalam surat itu. Oh, lebih baik jangan dah. Ini dia nggak ada panggilan nih, ya. Dia di gereja pelayanannya juga nggak bagus. Sekarang sekolah teologi, ntar jadi hamba Tuhan kayak apa itu? Oh, ini orang dia nggak jujur nih,
Jangan loh, perusahaan kamu jangan terima loh. Ya, dia tilep duit nih ini orang. Males lagi nih, suka bikin keributan lagi. Nggak cocok sama rekan-rekan, jangan terima. Ini tergantung, ya. Kita mau dapat surat rekomendasi yang bagus atau kita mau orang menulis surat rekomendasi, tergantung apa yang kita berikan. Bagaimana kelakuan kita, bagaimana tindak tanduk kita. Saudara sekalian. Surat rekomendasi rohani. Saudara, kalau kehidupan kita baik seperti Faber, ya. Dia diaken wanita di Kenkrea. Paulus kasih surat rekomendasi. Ya. Dia suka bantu orang. Nah, sekarang dia nanti kalau dia ke Roma, you juga terima dia ya dengan baik ya. Apabila dibutuhkan bantuan, yuk berikan bantuan. Karena dia dulu juga banyak bantu orang. Dan saya juga dibantu, kata Rasul Paulus. Itu bagus. Jadi surat rekomendasi yang bagus, pelayanan yang bagus, hidup yang bagus, dan kehidupan yang bagus. Bisa membuat orang tertarik mau kenal Tuhan Yesus. Sebaliknya, kalau hidup dan kehidupan kita buruk, saudara, itu membuat orang jadi salah paham sama Tuhan Yesus. Terus terang aja, ada orang-orang yang gak mau percaya Tuhan Yesus karena lihat orang Kristen. Yang katanya Kristen, perbuatannya jelek sekali. Itu jadi membuat orang salah paham kepada Kristus. Karena dia gak kenal Tuhan Yesus, gak kenal Kristus, tapi kenal yang namanya Kristen. Pengikut-pengikut Kristus. Saudara, apa yang kita tunjukkan? Kehidupan yang bagaimana yang kita jalankan? Saudara, kita ini membuat orang rindu kepada Tuhan Yesus, pengen kenal Tuhan Yesus, atau membuat orang menjadi segan, menjadi enggak demen, ya, menjadi orang salah paham akan Tuhan kita Yesus Kristus. 你要人怎么样写你的推荐信，就看你的生活、你的工作、你的表现。Saudara, kita mau mendapat surat rekomendasi yang bagaimana? Itu tergantung bagaimana hidup kita dan kehidupan kita. 我们是不是让人能够看见基督在我们的身上呢？ Saudara, apakah melalui surat rekomendasi itu orang baca kita nih, ya, kita tindak tanduk kita dibaca orang, saudara, dilihat orang. Apakah setelah orang baca kita, orang merindukan Tuhan Yesus kita, atau membuat orang nggak demen sama Tuhan Yesus kita karena kelakuan kita? 但愿在2023年，我们把生活、工作、侍奉认真的做，好好的用自己的侍奉来写推荐信，好像保罗说，我的推荐信就是用我自己的服侍。 Saudara, kiranya di dalam tahun 2023, saudara, kita pakai hidup kita pakai kehidupan kita menulis surat rekomendasi buat diri kita. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Saudara, biarlah saudara dan saya kita menjadi surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kita sendiri. Ya. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Ditulis di dalam hati manusia. Tuhan berkati kita masing-masing. Kita berdoa. 天父上帝，我们谢谢你把很重要的信息赐下给我们。主啊，我们愿意效法使徒保罗，用他的生命，用他的侍奉，来给自己写推荐信，让人家看了这个推荐信，就看见基督。Bapa kami di dalam surga, terima kasih
Tuhan sudah memberikan satu contoh teladan yang sangat baik sekali. Kami mau meneladani Rasul Paulus untuk menulis surat rekomendasi pakai kehidupan kami, pakai pelayanan kami. Supaya waktu orang menulis surat rekomendasi, sungguh-sungguh rekomendasi itu menjadi satu surat pujian. Bukan pujian yang semu, tapi pujian yang sungguh-sungguh dapat dibuktikan dengan pelayanan, dengan hidup kami. Tuhan tolong kami menjalani kehidupan di dalam tahun 2023 bersandar anugerah Tuhan. Hidup berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 有一首诗歌能够帮助我们更明白、更体会今天我们所听的信息，就是让人从你认识耶稣。Ada sebuah puji-pujian yang dapat membantu kita untuk lebih mengerti, menyelami firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu tentang surat rekomendasi. Biarlah orang lain melihat Yesus, mengenal Yesus melalui diri kamu, melalui diri saya. Puji-pujian sangat indah. Kita nyanyi, kita belajar lagu ini.当你经过罪恶仕途，生活受别人瞩目，你当里外清洁完美，让人从你认识耶稣，让人从你认识耶稣，让人从你认识耶稣。衷心真诚传扬耶稣救赎主，让人从你认识耶稣。生活相处站在人前，被众人反复诵念，能否指引别人归主？能否从你认识耶稣？让人从你认识耶稣，让人从你认识耶稣，衷心真诚传扬耶稣救赎主，让人从你认识耶稣。无论日夜为主而活，真诚中永相恩助，令人得着生命真光，让人从你认识耶稣，让人从你认识耶稣，让人从你认识耶稣，衷心真诚传扬耶稣救赎主，让人从你认识耶稣，让人从你认识耶稣。